Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim, wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Walaupun pada minggu lepas kita tak dapat bertemu sebabkan ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita direzekikan dapat bertemu semula untuk menyambung pembacaan kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, yang kitab ini merupakan huraian bagi kitab Al-Waraqat karangan Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita kefahaman dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kebaikan di dalam kita mempelajari kitab yang diberkati ini. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam pertemuan 2 minggu lepas kita telah masuk kepada perbahasan berkenaan dengan adakah al-amr yang bersifat mutlak, iaitu satu perintah yang semata-mata meminta untuk kita melakukan satu perbuatan tanpa disebut adakah perbuatan itu perlu dibuat berulang kali atau cukup sekali. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimus salah, hendaklah kamu semua mendirikan salat. Dalam ayat ini tidak disebut pula kena buat setiap hari ke atau cukup sekali ke, hanya disebut wa aqimus salata, hendaklah kamu melakukan ataupun mendirikan solat. Jadi adakah perintah seperti ini dan juga contoh yang lain, apabila perintah itu semata-mata meminta melakukan satu perbuatan tanpa disebut dalam perintah tersebut cukup dengan sekali sahaja atau perlu melakukan perbuatan yang disuruh berulang kali. Jadi adakah perintah seperti ini perlu dilakukan sekali saja atau berulang kali? Perintah yang kosong ini adakah perlu dibuat berulang kali ataupun cukup dengan sekali? Alhamdulillah, dalam pertemuan 2 minggu lepas kita telah pun menyatakan ataupun telah membincangkan perbahasan ini, masalah ini. Dan kita telah pun meneliti bahawa pandangan yang kuat adalah sebenarnya perintah tersebut, perintah yang bersifat mutlak, yang tidak langsung diikat dengan jumlah perbuatan itu perlu dilakukan. Perintah seperti ini sebenarnya adalah semata-mata perintah untuk kita melakukan perbuatan yang disuruh, tanpa disebut ataupun tanpa arahan itu menyatakan perlu dibuat sekali saja atau perlu buat berulang kali. Maknanya kalaulah seseorang suami berkata kepada isterinya, itbakhi, sila masak. Itbakhi, masaklah. Dia kata pada isteri dia, masaklah. Jadi perintah ini adalah satu arahan supaya si isteri memasak. Maka isteri hendaklah masak. Maka isteri pun masak. Setelah dimasak kali pertama,
Adakah ini bermakna dia perlu masak lagi? Maksudnya habis satu masakan masak lagi, habis satu masakan masak lagi, habis satu masakan masak lagi, sehinggalah suaminya kata cukup, atau cukup dengan dia masak sekali. Jadi inilah perbahasan yang telah dibincangkan dalam pertemuan yang lepas. Lalu pandangan yang kuat mengatakan perintah yang bersifat kosong ini, yang tidak disebutkan berapa jumlah perbuatan itu perlu dilakukan, perintah ini adalah semata-mata meminta orang yang disuruh melakukan perbuatan yang disuruh semata-mata. Maknanya, adakah dalam contoh tadi, isteri tadi perlu masak sekali saja atau kena masak berulang kali sehinggalah si suami kata berhenti? Tidak dapat difahami. Berapa kali itu tidak dapat difahami daripada perintah si suami yang mengatakan itbakhi, sila masak. Kenapa? Kerana ucapan suami tadi yang berbunyi itbakhi itu hanya meminta si isteri memasak, mewujudkan satu perbuatan, iaitu perbuatan memasak. Adapun jumlah sekali sahaja ke, atau dua kali, atau tiga kali, atau berapa kali, itu perlu dirujuk dengan dalil lain. Kerana ia tidak ditunjuki oleh perintah si suami yang bersifat kosong tadi. Perintah yang bersifat kosong, yang tidak memiliki petunjuk berapa jumlah yang perlu dilakukan oleh si isteri. Maknanya si isteri kena tengok dalil lain ataupun bertanya kepada suami, terpulanglah. Okey. Cuma dalam pertemuan 2 minggu lepas kita juga telah membincangkan sekurang-kurang mau tidak mahu mesti kena masak sekali. Kalau si isteri tak masak sama sekali, maknanya dia memang tidak melakukan arahan yang disuruh. Tapi kalau dia sudah melakukan perbuatan itu sekali, maknanya dia diminta oleh suaminya untuk masak, lalu dia pun masak, dia masak sekali. Maknanya dia sudah melakukan perintah. Cuma cukupkah di saat itu atau dia kena masak kali kedua, itu perlu dirujuk kepada dalil lain. Tapi kalau dia langsung tak masak, memang confirm lah. Memang confirm dia tidak melakukan arahan yang diminta oleh si suami. Maksudnya untuk dia menjadi seorang yang telah melakukan arahan, orang yang telah menurut arahan, dia mesti melakukan sekurang-kurangnya sekali. Setelah dia melakukan sekali, adakah cukup sekali atau kena masak kali kedua, ketiga, keempat, itu perlu dirujuk kepada dalil lain. Okey. Itu telah dibincangkan secara panjang lebar, alhamdulillah, dalam pertemuan 2 minggu lepas. Jadi sekarang kita akan masuk kepada ucapan Imam Al-Khattab Al-Maliki, yang mana beliau telah menghurai matan Al-Waraqat beserta matan ataupun syarahan Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Kita akan lihat kepada pandangan kedua, pandangan kedua yang mengatakan dengan pandangan yang selain daripada pandangan yang muktamad. Jadi kata Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa intratihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-Syaikh Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurrati ainihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Wa muqabilu sahih annahu yaqtadi at-takrar fayastaw'ibu al-ma'muru bil fi'li al-matlubi ma yumkinuhu min umrihi haitsu la bayana li amadil ma'muri bihi lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'd. Okey, 2 minggu lepas kita telah pun mengetahui bahawa al-amru la yufidu takrar wa la yufidul marrah. Perintah yang bersifat kosong, dia tidak menunjukkan sama sekali bahawa kena buat sekali sahaja atau kena buat berulang kali. Itu pandangan yang kuat. Maknanya kena buat sekali atau kena buat 2 kali atau kena buat 3 kali. Perlu dirujuk dengan dalil lain. Tidak boleh berpada semata-mata dengan arahan kosong tersebut. Okey, itu pandangan yang pertama dan ia adalah pandangan yang kuat.
Okey, pandangan yang kedua pula kata Imam Al-Mahalli, dan ianya diulang oleh Imam Al-Khattab dengan sedikit perubahan, dengan sedikit tambahan. Wa muqabilus sahih, pandangan yang merupakan lawan bagi pandangan yang sahih. Pandangan yang kedua, annahu ay anna al-amra al-mutlaqa yaqtadi at-takrar, ataupun kita boleh juga baca at-tikrar, sama ada baris bawah pada huruf ta atau baris atas pada huruf ta. Wa muqabilus sahihi annahu yaqtadi at-takrar. Lawan bagi pandangan yang sahih, pandangan yang kedua adalah perintah annal amral mutlaq, perintah kosong tadi. Dan dalam contoh kita tadi, si suami kata pada si isteri, itbakhi ya habibati, wahai isteriku, silalah masak. Jadi perintah ini, kalau ikut pandangan yang kedua pula, perintah kosong ini, walaupun tak dinyatakan berapa jumlahnya dengan jelas, namun perintah ini sebenarnya mengandungi maksud hendaklah perbuatan yang disuruh itu dilakukan at-takrar, berulang kali. Annahu ay annal amral mutlaqa yaqtadi at-takrar. Jadi perbuatan itu perlu dibuat berulang kali. Maknanya si isteri tadi, kalau ikut pandangan yang kedua ini, selepas si suami kata pada dia, sila masak wahai isteriku, maka dia pun masak. Mula dia masak telur. Habis dia masak, dia letak pun telur depan suami dia, telur goreng. Adakah dia boleh berhenti? Dia tak boleh berhenti. Kalau ikut pandangan kedua, dia kena terus masak. Lepas dia masak telur, dia masak apa pula? Dia masak ikan goreng. Habis masak ikan goreng, dia buat apa pula? Dia buat sambal. Lepas tu dia masak macam-macam. Masak bihun goreng lah, sayur apa benda lah macam-macam. Sampailah bila dia kena buat terus-menerus, sampai si suami kata, khalas ya bin, khalas ya bin, cukuplah tu kan. Banyak sangat lauk ni. Okey. Ketika si suami kata cukuplah, berhentilah daripada masak, barulah si isteri tadi boleh untuk berhenti. Ini contoh saja, ini contoh saja untuk kita memahami perbahasan ini. Jadi pandangan yang kedua mengatakan hendaklah dibuat berulang kali. Sampai bila? Sampai maknanya datang arahan baru yang meminta supaya perbuatan yang disuruh itu hendaklah ditinggalkan. Fayastaw'ibul ma'muru bil fi'lil matlubi ma yumkinuhu min umrihi. Maka berdasarkan pandangan yang kedua, al-ma'muru, maksudnya asy-syakhsul ma'mur, orang yang disuruh tadi, hendaklah dia meliputi. Maksudnya dia hendaklah melakukan perbuatan yang disuruh. Mayasta'ibul ma'muru bil fi'lil matlub ma yumkinuhu min umrihi. Hendaklah orang yang disuruh tadi meliputi apa saja yang dia mampu untuk melakukan perbuatan tersebut daripada umurnya. Maknanya sepanjang umurnya dia hendaklah terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Melainkan setelah ada bukti yang meminta dia berhenti. Tetapi berdasarkan kemampuanlah sebagai seorang manusia, ada masa kita akan tidur, ada masa kita akan masuk bilik air, ada masa kita akan solat, ada masa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan wajib lain. Mereka kalau ikut pandangan yang kedua ini, kalau si suami tadi minta si isteri untuk memasak, dia masak. Masak kali pertama, masak kali kedua, masak kali ketiga. Si suami tak kata berhenti lagi. Maka dia kena terus masak. Tiba-tiba dia nak buang air, dia masuk bilik air dulu. Habis selesai apa semua, dia rupanya tak sembahyang zuhur lagi. Okey, dia ambil uduk. Lepas dia ambil uduk, dia sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, dia kena buat apa? Dia kena masak seterusnya. Lepas tu dia terus masak. Masuk waktu asar, dia pun berhenti. Tiba-tiba dia mengantuk sangat-sangat, maka dia tidur. Bangun daripada tidur, dia pun masak balik. Maknanya kalau ikut pandangan yang kedua, selagi dia mampu untuk masak, dia kena masak. Sebab si suami telah meminta dia memasak, tapi tidak pula meminta dia berhenti. Maknanya si isteri tadi kena terus memasak, sehinggalah datang arahan daripada si suami meminta si isteri untuk berhenti. Cuma dalam masa dia masak banyak kali itu, perbuatan-perbuatan yang waktu-waktu yang dia tidak mampu untuk masak, tak ada masalah lah. Contoh dia dah ngantuk, dia tidur. Atau nak masuk bilik air, silakan. Atau tiba-tiba dia sangat kelaparan, dia makan dulu. Kemudian tiba-tiba dia tak sembahyang lagi, okey, dia sembahyang dulu. Maknanya waktu-waktu ni saja dia boleh berhenti. Habis saja perbuatan-perbuatan yang dia terpaksa lakukan tadi, dia dah selesai melakukannya, dia kena sambung semula memasak. Ini adalah satu contoh
untuk saya mudahkan para pembaca memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Khattab dalam ucapan beliau, fayastaw'ibul ma'muru bil fi'lil matlubi ma yumkinuhu min umrihi. Maka orang yang disuruh hendaklah meliputi, hendaklah menjadikan seluruh umurnya, hendaklah diisi dalam seluruh umurnya berdasarkan kemampuan dia. Diisi apa? Dia hendaklah mengisi dengan perbuatan yang dituntut. Jadi dalam contoh kita tadi, masak tadi. Tapi semestinya ma yumkinuhu, kata Imam Al-Khattab, berdasarkan kemampuan dia. Kerana syariat kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala yukallifullahu nafsan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak akan dipertanggungjawabkan berdasarkan kemampuan dia. Jadi kita akan tidur, kita akan masuk bilik air, kita kena solat. Itu memang kita tak mampu untuk elak, jadi kita akan lakukan. Jadi kalau dia nak sembahyang pun sampai suami tak bagi, suami telah melakukan satu perbuatan dosa lah, sebab si isteri hendaklah melakukan solat. Dia ada tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah pandangan yang kedua. Kenapa pandangan kedua berkata sedemikian? Kata Imam Al-Khattab, haitsu. Jadi dalam kita belajar dengan para guru di Al-Azhar Asy-Syarif, selalu bila kita jumpa kalimah hais, di macam Fadilatul Syekh Said bin Syaltu akan sering sebut kepada kami. Okey, haitsu ada 3 dalam bahasa Arab. Kalimah haitsu dia mempunyai makna, dia mempunyai 3 makna. Jadi kita kena pilih mana satu makna yang dimaksudkan oleh pengarang. Kadang-kadang haitsu bermaksud kerana, ataupun dalam bahasa Arab panggil haisiyah ta'liliyah. Kadang-kadang haitsu dengan maksud nak kecilkan skop. Jadi kita kata haisiyah taqyidiyah. Kadang-kadang haitsu bermaksud dalam semua sudut. Dari sudut hakikat perkara tersebut. Dia panggil haisiyah itlaqiyah. Jadi dia kadang-kadang haisiyah bermaksud taqyidiyah, kadang-kadang haisiyah bermaksud itlaqiyah, kadang-kadang haisiyah bermaksud ta'liliyah. Contoh kalau saya kata al-insan min haitsu huwal insan hayawan natiq. Al-insan, manusia, dari sudut min haitsu innahu huwal insan, dari sudut dia adalah seorang manusia. Maknanya saya nak cerita manusia dari sudut hakikat dia. Jadi hakikat dia bukan dari sudut jantina, bukan dari sudut pekerjaan dia, bukan dari sudut agama dia. Tak, saya nak bincang dari sudut kemanusiaan dia, dari sudut makna hakikat dia. Jadi saya kata al-insan min haitsu huwal insan hayawan natiq. Maksudnya satu benda hidup yang mampu bercakap. Maksudnya mampu berfikir. Sebab orang yang boleh bercakap ni dia boleh berfikir. Okey, jadi haisiyah di situ dia akan memberi maksud dari sudut hakikat perbuatan ataupun perkara tersebut. Jadi kita akan kata haisiyah itlaqiyah. Kadang-kadang kita guna haisiyah dengan maksud nak kecilkan skop. Saya kata al-insan min haitsu ilmu usul al-fiqh. Okey, al-insan min haitsu ilmu usul al-fiqh muqallidun wa mujtahid. Manusia dari sudut pandangan ilmu usul fiqh, manusia terbahagi kepada 2, iaitu mujtahid dan juga muqallid. Maknanya manusia dari sudut pandangan ilmu usul fiqh, kadang-kadang manusia ini dia adalah mujtahid. Maknanya dia sampai ke tahap layak untuk mencari sendiri hukum hakam daripada Al-Quran dan juga hadis serta dalil-dalil yang lain. Macam Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ibn Uyainah, Imam Sufyan Al-Thawri. Jadi contoh-contoh ini adalah merupakan orang yang sampai ke tahap ijtihad. Mereka layak untuk menggali terus hukum daripada Al-Quran dan juga hadis. Tapi dari sudut ada juga manusia yang tak sampai ke tahap ijtihad. Iaitu contoh macam saya, macam tuan-tuan. Walaupun hatta para mufti sekalipun, hatta para ulama sekalipun, ada yang tak sampai ke tahap ijtihad. Hari ini rata-rata para ulama kita tak sampai ke tahap ijtihad. Maknanya dari segi hukum hakam mereka tidak layak untuk cari terus hukum daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Sebaliknya mereka kena meneliti apa kata para fuqaha,
apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Abu Hanifah, apa kata Imam Malik sebagai contoh. Jadi bila saya kata al-insan min haitsu ilmu usulil fiqhi mujtahidun wa muqallid, maka ketika itu saya sudah mengecilkan skop. Saya kata manusia dari sudut apa? Dari sudut dia manusia? Bukan. Habis dari sudut apa? Dari sudut ilmu usul fiqh semata-mata. Bukan dari sudut pekerjaan, bukan sudut agama. Dari sudut ilmu usul fiqh saja. Baik, saya dah kecilkan skop. Jadi ini dipanggil haisiyah taqyidiyah. Satu lagi, haisiyah dengan maksud kerana. Okey, jadi contoh, saya kata kepada isteri saya, wallahi ana uhibbuki haitsu innaki daiman tus'iduni. Contoh, wahai isteriku, saya cinta kepada kamu. Haitsu innaki, haitsu. Okey, apa maksud di sini? Kalau kita tengok ayatnya, haitsu innaki tusa'idni. Haitsu innaki tusa'iduni, tusa'idini kasiran. Kerana kalau kita tengok haitsu di sini bukan maksud dari sudut kamu ataupun dari sudut kaca mata tertentu, bukan. Tapi dalam contoh ayat ni, dia akan memberi makna kerana. Saya cinta kamu kerana kamu sering membantu saya. Jadi kadang-kadang haitsu juga bermaksud kerana, kadang-kadang bermaksud hakikat, kadang-kadang bermaksud pengecilan skop. Jadi dalam contoh kita di sini, bila Al-Imam Al-Hattab sebut haitsu la bayana li amadil ma'muri bih, bila kita cuba letakkan ketiga-tiga makna tersebut, makanya makna yang kena dengan kalimah haitsu dalam ayat ini adalah li'anna, kerana. Jadi tahulah kita, haitsu dalam kalam Imam Al-Hattab di sini bermaksud kerana. Jadi maksud dia, Imam Al-Hattab sekarang nak menyatakan apa dalil pandangan kedua yang mengatakan seseorang yang disuruh untuk melakukan satu perbuatan, dia hendaklah terus menerus melakukan perbuatan tersebut. Kenapa? Okey, li'annahu, haitsu, kerana la bayana li amadil ma'muri bih. Kerana tidak ada penerangan tentang tempoh, amad. Maksudnya tempoh bagi perbuatan yang disuruh. Maksudnya tidak ada had tempoh, tidak dinyatakan tempoh bagi perbuatan yang disuruh. Jadi oleh kerana sudah tidak ada tempoh, maka mau tidak mahu, oleh kerana sudah tidak ada tempoh, jadi atas dasar untuk kita berhati-hati supaya kita tidak dianggap orang yang tidak melakukan arahan, maka atas dasar berhati-hati, kita pun terus menerus melakukan perbuatan yang disuruh, kerana orang yang menyuruh tidak menyatakan had tempoh bagi perbuatan yang disuruh. Okey, ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam menyatakan maksud yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Mahalli. Sebab kalau kita tengok dalam syarah Mahalli, ayat wa muqabilus sahih annahu yaqtadi taqrar, ini ayat Imam Mahalli. Cuma Imam Al-Hattab tambah sikit, fayasta'ibul ma'mur bil fi'lil matlub. Kalau kita tengok dalam kitab syarah Imam Mahalli sebut fayasta'ibul ma'muru bil matlubi. Fayasta'ibul ma'muru bil matlubi. Jadi Imam Al-Hattab tambah sikit, fayasta'ibul ma'muru bil fi'lil matlub. Jadi ada tambah kalimah al-fi'l. Dia ada sikit-sikit lah, tapi kebanyakan ayat ini adalah ayat Imam Al-Mahalli. Okey. Lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'din. Jadi kata Imam Al-Hattab, mazhab kedua yang berpandangan perbuatan yang disuruh itu hendaklah dilakukan berulang kali. Sebab apa? Sebab tak ada penerangan, tak ada penerangan bagi had tempoh. Maka oleh kerana sudah tidak ada had, tak bolehlah kita pilih waktu tertentu dan kita tinggalkan pula perbuatan itu pada waktu yang lain. Okey, sekarang nak melakukan perbuatan itu waktunya panjang. Contoh, kalau saya minta isteri saya masak untuk sekali masak cukup dengan sekedar 5 minit mungkin. Untuk goreng telur mungkin 5 minit atau kurang. Baik. Sedangkan saya pula tak sebut bila had waktu. Bila saya tak sebut bila kena buat, saya tak sebut bilakah atau berapa kalikah perbuatan itu kena dibuat,
maka waktu yang ada pada isteri saya panjang. Kalau isteri saya pilih untuk masak pada satu waktu dan dia tinggalkan pada satu waktu yang lain, maknanya dia selepas saya suruh dia pun masak, selesai masak dia telah meninggalkan perbuatan masak pada minit yang ke-7, minit yang ke-8, minit yang ke-9. Maka ketika itu saya telah melebihkan minit yang pertama sampai minit yang ke-5 dan isteri saya, isteri saya telah melebihkan, dia telah melebihkan atau dia telah memilih minit yang pertama sampai minit yang ke-5, tetapi dia telah mengesampingkan minit yang ke-6 sampai minit yang ke-7 dan seterusnya. Jadi mengapa dipilih satu waktu dan ditinggalkan pada satu waktu lain sedangkan tidak ada dalil? Jadi oleh kerana tidak ada dalil, maka tak boleh kita main pilih-pilih. Kita tak boleh melebihkan satu waktu berbanding dengan satu waktu yang lain. Jadi ini adalah hujah yang dipegang oleh pandangan yang kedua. Oleh pandangan yang kedua, lalu kata Imam Al-Khattab, kenapa pandangan kedua ini berpendapat sedemikian? Kerana bagi mereka, apabila yang menyuruh tidak menyatakan berapa kalikah perbuatan itu perlu dilakukan, maka selagi tidak disuruh hendaklah dibuat. Kenapa? Kerana pertama tidak disebut bilakah waktu. Bilakah had waktu itu? Nak buat tu sampai bila? Tak disebut. Bila tak disebut, memang depan kita ada banyak waktu, maka mau tidak mahu semua waktu yang ada di depan kita semuanya kena diisi dengan perbuatan yang disuruh. Kerana kalau saya pilih untuk buat, katakan lagi setengah jam saya buat sekali saja, atau saya buat 2 kali saja, atau saya buat 6 kali saja, maka waktu yang saya tak buat, saya telah mengesampingkan waktu tersebut, sedangkan tidak ada dalil untuk saya melebihkan, saya mendahulukan satu waktu dan menidakkan waktu yang lain. Dia panggil tarjih bila murajjih. Saya mengutamakan tanpa sebarang dalil. Jadi mengutamakan sesuatu benda tanpa sebarang dalil itu adalah salah. Dalam masa yang sama, antara hujah lain, kalau kita tengok dalam kitab karangan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kitab Ghayatul Wusul, syarah kepada Lubul Usul Matan, Ghayatul Wusul syarah, matan dan syarah kedua-duanya dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi kalau kita tengok dalam kitab tersebut, Al-Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan mazhab kedua ini berpendapat sedemikian kerana kebanyakan perintah di sudut syarak seperti itu. So, kalau kita tengok okey, kita diminta oleh Allah Ta'ala wa aqimus salah. Kita diminta untuk mendirikan salat. Berapa kali kita kena dirikan salat? Kita kena dirikan salat selama-lamanya. Maksud dia, setiap hari kita kena sembahyang. Okey. Allah Ta'ala telah berfirman, kutiba alaikumusiyam. Hendaklah kamu melakukan puasa. Berapa kali saya kena puasa? Cukup dengan 1 Ramadan ke? Tak. Habis berapa lama? Selama hidup saya, selagi saya bertemu je Ramadan, saya kena puasa. Maknanya, kalau kita tengok, kebanyakan arahan-arahan syarak meminta kita melakukan satu perbuatan secara berulang kali. Oleh kerana sudah itu yang berlaku secara kebanyakannya, maka pandangan yang kedua ini, kata Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, berpendirian oleh kerana kebanyakan perintah seperti itu, maka kalau kita jumpa saja mana-mana perintah yang bersifat kosong, kita akan berpegang bahawa perbuatan itu juga hendaklah dilakukan berulang kali. Ini adalah tambahan daripada Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Qala rahimahullahu azza wa jal wa qila yaqtadi al-marrah. Dikatakan, maksudnya ini adalah pandangan yang seterusnya. Jadi sekarang kita dah jumpa 3 pandangan. Pandangan pertama, tidak langsung menunjukkan kena buat sekali saja atau lebih. Sebaliknya, dia hanya meminta untuk melakukan perbuatan semata-mata. Berapa kali saya kena buat? Sekali saja ke atau 2 kali ke atau lebih? Yang tu kena rujuk dalil lain. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kena buat berulang kali. Sentiasa kena buat. Sampailah ada dalil yang mengatakan kena berhenti. Ini pandangan yang kedua. Tak boleh cukup dengan sekali. Kena buat sekali. Cukup sekali, tak boleh. Kena buat kali kedua. Cukup 2 kali, tak boleh. Kena buat kali ketiga. Berapa kali? Selagi tidak ada dalil yang mengatakan saya kena berhenti, maka selagi itulah saya kena terus melakukan perbuatan yang disuruh.
Seterusnya, pandangan yang ketiga pula, kata Imam Al-Khattab ni tambahan daripada Imam Al-Khattab. Kalau kita tengok dalam syarah Imam Mahali, tak ada pandangan yang ketiga ni dinyatakan. Ini betul-betul tambahan daripada Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki. Kata Al-Imam Al-Khattab, وَقِيلَ يَقْتَضِي الْمَرَّةَ. Waqil, maknanya hunaka ra'yun akhar, di sana ada pandangan yang seterusnya, pandangan yang ketiga, yaqtadi, maksudnya yaqtadi al-amrul mutlaqu al-marrata. Perbuatan, arahan yang bersifat mutlak, yang langsung tidak ada padanya unsur kena buat sekali atau kena buat berulang kali. Arahan yang bersifat kosong ini sebenarnya menunjukkan bahawa orang yang disuruh kena melakukan perbuatan itu sekali. Yaqtadi al-marrata. Maknanya, kalau dalam contoh tadi, apabila si suami minta si isteri masak, masak yang dia pun masak. Dia pun masak telur. Okey bang, terima kasih. Lepas tu si suami kata, sekali je masak. Mana lagi masakan yang lain, takkan telur je. Jadi si isteri boleh kata, kalau ikut mazhab yang ketiga, isteri boleh sebut pada suami, wahai suamiku, anda kata kepada saya, itbakhi, sila masak. Anda tak kata pun, itbakhi limudda 5 daqaik, atau limudda 10 daqaik, atau limudda nisfu sa'ah. Sila masak dalam tempoh setengah jam ke. Kamu tak kata begitu. Maka kamu hanya minta saya masak. Bila saya dah masak sekali, maka saya sudah dianggap orang yang telah melaksanakan arahan. Jadi saya tidak diminta pula untuk masak kali kedua. Ini adalah pandangan yang ketiga, yang menunjukkan bahawa perintah yang bersifat kosong itu sebenarnya dia nak menunjukkan bahawa orang itu hanya diminta melakukan perbuatan itu sekali sahaja. Kalau kita tengok dalam kitab Ghayatul Wusul tadi, Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam, dalam Al-Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan, kenapa mazhab yang ketiga berpendapat sedemikian? Kerana itu yang paling yakin. Yang paling yang diyakini adalah sekali. Bila saya diminta untuk, isteri tadi, contoh tadi, apabila saya minta pada isteri saya untuk masak, maka dia telah masak. Maka itu yang yakin, yang pasti bahawa dia telah melaksanakan arahan. Itu memang pasti. Tapi adakah dia juga diminta untuk masak kali kedua? Itu tak pasti. Tapi yang pasti dia masak sekali itu memang dia diminta untuk masak. Dia dah masak sekali, memang pasti dia telah diminta untuk masak dan dia pun telah masak. Tapi untuk masak kali kedua, masak kali ketiga, itu tak pasti. Maka kaedah mengatakan al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak akan terbatas disebabkan ada keraguan. Jadi apabila bertembung di antara keyakinan dengan benda tak pasti, kita hendaklah berpegang dengan benda yang pasti. Jadi ini adalah cara fikir mazhab yang ketiga. Okey. Mazhab yang seterusnya, waqila bil waqfi. Ini mazhab yang keempat. Ini juga tambahan daripada Al-Imam Al-Khattab. Kalau buka dalam syarah Mahali tak ada ucapan waqila bil waqfi wattafaqal qailun, ni semua tak ada. Waqila bil waqfi. Dikatakan, ada pandangan yang seterusnya mengatakan perintah yang bersifat mutlak tadi, perintah kosong tadi, apa sikap seorang mujtahid bil waqfi? Dia hendaklah kalau dia hanya jumpa arahan kosong semata-mata, maka sikap yang dia kena ambil adalah berhenti. Tak boleh meneruskan ijtihad. Kalaulah dia hanya jumpa dalil itu saja, dia tak boleh, ini menunjukkan kena buat sekali saja, atau ini menunjukkan kena buat berulang kali. Dia tak boleh berpendirian semikian. Dia kena, saya tak boleh nak keluarkan pandangan. Kenapa? Kerana arahan itu semata-mata arahan kosong semata-mata. Tak dinyatakan pula adakah ia sekali atau kena buat berulang kali. Jadi pandangan yang keempat mengatakan si mujtahid hendaklah berhenti daripada mengeluarkan pandangan. Maksudnya dia kena cari dalil lain. Kenapa? Macam saya sebut tadi lah. Jadi kalau kita tengok kenapa, kalau kita rujuk dalam kitab-kitab yang lain, jadi sebenarnya mazhab yang keempat ni dia bukan satu golongan, dia ada dua golongan yang berpegang dengan pandangan yang keempat ini. Jadi ada dua kumpulan yang berbeza dari segi cara dalil mereka, dari segi cara fikir mereka, namun keputusannya adalah sama, iaitu
walaupun dua mazhab dua kumpulan ini berbeza dari segi pendirian, tapi keputusan akhirnya adalah sama, iaitu kedua-duanya akan mengatakan tak boleh nak meneruskan ijtihad. Okey, apakah dua kumpulan tersebut? Kumpulan yang pertama adalah mereka yang berpendapat perintah kosong ni, perintah yang bersifat mutlak ni, dia sebenarnya adalah mushtarak. Dia sebenarnya berkongsi. Maksudnya secara bahasanya, maksudnya dari sudut bahasa Arab, bagi mereka, dari sudut bahasa, perintah yang bersifat kosong, dia sebenarnya berkongsi. Dia sebenarnya berkongsi padanya sekali atau lebih. Sekali dan lebih itu adalah berkongsi. Maknanya bila kita sebut, bila seorang suami sebut pada isteri, itbakhi, sila masak, sebenarnya ucapan ini boleh bermaksud sekali saja, boleh juga bermaksud berulang kali. Maksudnya sila masak sekali saja, dan juga boleh bermaksud sila masak berterusan berulang kali. Jadi maknanya perintah kosong itu boleh bermaksud dengan salah satu daripada dua maksud ini. Dalam masa yang sama, tak tahu mana satu yang diinginkan oleh orang yang bercakap. Jadi bila dah tak tahu, maka mau tak mau kita terpaksa berhenti. Sebab perintah kosong dia mempunyai dua makna. Tetapi yang diinginkan salah satu. Mana satu? Wallahu alam. Bila tak tahu, kena berhenti. Mungkin saya boleh buat contoh. Apa maksud berkongsi? Okey. Dalam bahasa Arab, kalimah al-ain, contoh kalimah al-ain, dia mempunyai banyak makna. Antaranya al-ain bermaksud mata-mata, special brand, SB, kalau orang Malaysia panggil SB, okey, mata-mata, orang yang pengintip, al-ain. Al-ain juga bermaksud mata yang kita tengok ni, okey. Al-ain juga bermaksud emas. Emas yang dipakai oleh orang perempuan, selain daripada dia digunakan padanya, dalam bahasa panggil az-zahab, emas, boleh juga digunakan kalimah al-ain. Okey. Dalam masa yang sama, al-ain juga boleh bermaksud huruf ain. Okey. Al-ain juga boleh bermaksud air mata air. Jadi kalimah al-ain tu berkongsi banyak makna. Tapi bila seseorang itu bercakap, biasanya dia akan inginkan satu makna. Cuma apa makna tu? Kena dicari dalil lain. Jadi katakan seorang suami kata pada isterinya, ya zaujati ataupun ya zauji, izhabi ila suq washtari li al-ain. Si suami kata pada si isteri, wahai isteriku, pergilah ke kedai, ke pasar, ke kedai, tolong belikan saya al-ain. Jadi al-ain ada banyak makna. Semestinya akan tertolak makna mata-mata, sebab mana ada orang jual pengintip dekat pasar. Kemudian air mata air. Biasanya kita di kedai tak jumpa air mata air, tapi mungkin juga ada orang jual air mata air. Mungkin juga dia simpan ni air galian contoh. Mungkin juga Okey, bolehlah. Al-ain juga boleh bermaksud dalam contoh tadi, mungkin juga si suami minta isteri dia beli air galian, air daripada perut bumi. Okey. Mungkin juga bermaksud mata. Maksudnya si suami ni kebetulannya dia teringin nak makan mata lembu contoh. Okey, dia pergi minta si isteri pergi pasar tolong beli mata lembu. Dia nak buat masak sup ke apa ke. Mungkin kita orang Melayu tak makan, tapi kalau orang Arab dia buat rebus, dia makan sup mata tu. Dia makan mata lembu tu. Orang Arab panggil al-jauhar lagi. Maksudnya sedap sangat lah tu, tapi saya tak lepas lagi. Okey. Jadi al-ain juga boleh bermaksud emas. Sebab di kedai yang ada di tempat itu ada orang jual emas juga. Jadi si isteri, nak beli mana satu ni? Nak beli air galian ke, atau nak beli nak beli mata lembu ke, atau nak beli emas? Tak tahu. Bila tak tahu, boleh ke dia mungkin suami saya ingin, tak boleh, mungkin dia kena rujuk pada si suami, apakah yang diinginkan oleh si suami, kerana
Kalimah al-ain berkongsi padanya banyak makna. Bila tak tahu mana satu yang diinginkan, hendaklah dia berhenti, tidak boleh meneruskan. Ini contoh. Jadi balik kepada masalah kita, mazhab yang keempat ini yang mengatakan bil waqfi ada dua golongan. Golongan pertama berpendirian. Kenapa kena berhenti? Kerana kalimah itbakhi contohnya, sila masak, sebenarnya dalam penggunaan kalimah ini dia berkongsi makna. Sama ada bermaksud sila masak berulang kali atau mungkin juga bermaksud sila masak sekali sahaja. Oleh kerana tak tahu mana satu, adakah al-amrul mutlaq di sini yang diinginkan adalah bermaksud kena masak sekali saja atau bermaksud kena masak banyak kali. Oleh kerana tak tahu maka kena berhenti. Ini golongan pertama bagi mazhab yang keempat. Golongan kedua bagi mazhab yang keempat pula, mereka mengatakan al-amrul mutlaq, perintah kosong tadi, dia bukan berkongsi, tetapi dia memberikan makna satu saja. Dia bukan ada dua makna. Kalau ikut golongan pertama tadi, dia ada dua makna. Bila saya kata pada isteri saya, itu baki, makna pertama masak banyak kali atau masak sekali saja. Cuma tak tahu mana satu, maka kena berhenti. Maknanya dia berkongsi. Kalau ikut mazhab yang golongan kedua pula, mereka akan kata perintah kosong tadi dia sebenarnya adalah hanya menunjukkan satu makna saja dari segi bahasa. Dia bukan berkongsi makna, dia hanya satu makna. Cuma saya tak tahu apakah satu makna tersebut. Secara bahasanya, adakah perintah kosong itu bermaksud kena buat banyak kali atau secara bahasanya kena buat banyak kali? Dia hanya satu makna je. Dia sudut bahasa. Tapi saya tak tahu. Bila saya tak tahu, takkan saya nak main tebuk-tebuk. Takkan saya nak main taram. Jadi saya terpaksa berhenti dan saya kena tidak berijtihad kerana saya tak tahu mana satu yang diinginkan dari sudut bahasa. Jadi kalau kita tengok, dua mazhab ini berbeza. Dua kumpulan ini berbeza. Sebab kumpulan pertama akan kata, sebenarnya kalimah itbakhi dia ada dua makna. Dia ada dua makna. Dia berkongsi makna. Sama ada makna pertama masak banyak kali, makna kedua masak sekali. Cuma bila orang tu bercakap itbakhi, semestinya diinginkan salah satu saja di antara dua makna ni. Walaupun secara bahasanya itbakhi boleh bermaksud masak banyak kali atau masak sekali, tetapi bila orang tu cakap, si suami cakap pada isteri-isterinya itbakhi, maka si suami mahukan satu makna di antara dua makna ni. Tak tahu mana satu yang diinginkan, maka kena berhenti. Ini kumpulan pertama. Kumpulan kedua dia kata tak, bukan ada dua makna, dia hanya satu makna saja. Bila suami kata itbakhi, dia hanya ada satu makna je secara bahasa. Kumpulan kata bukan satu makna, dia ada dua makna. Kumpulan kedua kata bukan dua makna, dia hanya ada satu makna. Akhirnya orang bertanya, okey, apa makna tu? Dia kata itulah masalah saya. Saya tak tahu. Adakah makna yang satu-satunya itu adalah masak sekali sahaja, atau makna yang satu-satunya itu adalah masak berulang kali? Yang tu saya tak tahu, kata kumpulan yang kedua. Cuma dia bukan mempunyai dua makna, dia hanya ada satu makna. Cuma saya tak tahu. Bila saya tak tahu, saya kena berhenti. Jadi kalau kita tengok dua mazhab ini, kedua-duanya berbeza, tetapi natijahnya sama, iaitu berhenti, tidak meneruskan ijtihad. Oleh kerana natijahnya sama, maka Al-Imam Al-Khattab menyatakan kepada kita seakan-akan kedua-dua kumpulan ini satu mazhab. Disebut waqila bil waqfi. Dikatakan kena berhenti. Kita pun peringkat awal kita ingat, ada satu mazhab. Sebenarnya dalam mazhab yang keempat ada dua kumpulan sebenarnya. Ada dua mazhab. Waqila bil waqfi bisabab al-ishtirak. Waqila bil waqfi bisabab jahli haqiqatil amri al-mutlaq. Dikatakan kena berhenti sebab perintah itu berkongsi makna, atau kena berhenti sebab tak tahu mana satu makna yang diinginkan oleh bahasa. Okey, alhamdulillah selesailah kita melihat empat mazhab. Jadi mazhab dalam isu al-amru al-mutlaq, adakah perintah kosong maksudnya kena buat banyak kali atau sekali? Ada empat mazhab. Mazhab pertama kata perintah kosong itu tidak langsung menunjukkan kena buat sekali atau kena buat banyak kali. Dia hanya meminta supaya sila lakukan perbuatan yang disuruh.
Berapa kali? Kena tengok dalil lain. Ini mazhab pertama dan ini mazhab yang paling kuat. Mazhab yang kedua mengatakan kena buat banyak kali. Mazhab yang ketiga kata kena buat sekali saja. Mazhab yang keempat, dan mazhab yang keempat ni sebenarnya ada dua kumpulan. Mazhab keempat kata apa? Kami tak nak mengeluarkan sebarang pandangan. Orang tanya kenapa? Jadi mereka berkata kami sebenarnya ada dua geng, ada dua kumpulan. Kami tak sama tapi natijah sama. Okey, kumpulan pertama, kenapa? Kerana perintah kosong dia sebenarnya berkongsi makna di antara sekali dan juga dua kali. Jadi oleh kerana tak tahu mana satu dalam contoh sila masak itu, adakah maksudnya kena masak sekali atau dua kali atau lebih, maka kami pun tak buat keputusan. Ini kumpulan pertama. Kumpulan kedua kata itu bukan pandangan kami. Pandangan kami pula sebenarnya dia hanya ada satu makna, cuma masalahnya kami tak tahu mana satu makna yang sebenarnya. Adakah perintah kosong bermaksud sekali atau perintah kosong bermaksud dua kali. Jadi oleh kerana kami pun tak tahu mana satu, kami pun tak buat keputusan. Alhamdulillah. Ini adalah 4 mazhab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, penutup bagi masalah kita ni ada satu yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Khattab, iaitu beliau buat sedikit kesimpulan yang menarik di sini. Okey. Kata beliau, wattafaqal qailun bi annahu la yaqtadi takrara ala annahu idza ulliqa ala illatin muhaqqaqatin nahwu in zana fajliduhu annahu yaqtadi at-takrar. Okey, kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, semua orang yang berpendapat yang berpendapat bahawa wattafaqal qailun bi annahu ay bi annal amral mutlaq la yaqtadi takrar. Semua kumpulan yang berpendapat bahawa perintah kosong tidak akan menunjukkan kena buat banyak kali. Okey, kalau kita tengok di sini, semua yang berpendapat perintah kosong tak kena buat banyak kali, mereka akan bersepakat untuk mengatakan sekiranya perintah itu sudah diikat dengan illah, dengan sebab yang pasti. Sebab yang betul-betul sebab. Illah yang bila dikaji memang illah betul. Okey. Apa contoh dia? Tak faham. Contoh dia, kata Imam Al-Khattab, nahwu in zana fajliduhu. Kalaulah syarak sebut kepada kita, in zana, kalaulah si fulan, si mukallaf berzina, wal'iyazubillah min zalik, fajliduhu, kamu semua hendaklah sebat dia. Kalaulah syarak, memang syarak sebut begitu pun bagi wanita yang dan juga lelaki yang belum berkahwin, secara hukum hududnya, sekiranya cukup syarat-syaratnya, cukup saksi dan sebagainya, kalau sabit dia berzina dalam keadaan dia belum berkahwin, maka hukumannya adalah sebat 100 kali. Okey, apabila syariat telah mewajibkan kita untuk sebat seseorang, dalam masa yang sama disebut kenapa kena sebat, dan bila dikaji sebab yang disebut itu adalah illah. Maksud dia memang betul-betul illah. Maksud dia kalau ada sebab itu, hukum kena buat. Kalau tak ada sebab itu, hukum tersebut tidak boleh dilakukan. Contoh dalam ayat kita tadi, in zana fajriduhu. Kalaulah seseorang mukallaf berzina, maka hendaklah disebat. Maksudnya bila dikaji betul-betul, adakah zina menjadi sebab kepada hukum sebatan? Bila dikaji, ditengok dengan dalil lain, akhirnya dapat dipastikan memang seseorang itu disebat 100 kali kerana dia berzina. Maknanya kalau dia berzina, kalau wujud perbuatan zina, maka pelakunya hendaklah disebat. Kalau tak wujud perbuatan zina, pelakunya tidak boleh disebat. Dipanggil as-sabab ataupun al-illah.
bila illah tersebut ataupun sebab itu memang betul-betul sebab, dikaji, dilihat, diperhatikan, akhirnya dapat dibuat keputusan memang dia adalah illah, dia adalah sebab, maka annahu yaqtadi taqrar. Ketika itu perintah untuk sebatan itu dia adalah bermaksud kena berulang kali. Maksud dia apa? Maksud dia setiap kali ada saja orang berzina hendaklah disebat. Bukan maksud dia Allah telah meminta saya untuk menyebat orang yang berzina. Alhamdulillah dalam hidup saya pernah sebat, saya sebagai pemerintah katakan masa tu, saya sebagai pemerintah dalam tahun 1998 kita pernah sebat satu orang kerana dia berzina. Alhamdulillah. Okey, pada tahun ini ada seorang telah berzina, tapi kita tak nak sebat lah sebab Allah minta kita dah sebat dan kita dah sebat sekali. Khalas. Dan kita pula berpendapat perintah cukup dengan sekali, tak perlu kena buat banyak kali. Jadi kalau ada orang berpendapat seperti itu, kita kata salah cik. Sebab sekalipun encik berpendapat perintah hanya cukup sekali, tapi isunya dalam perbahasan kita sekarang, perbuatan yang disuruh itu sudah diikat dengan illah, sudah diikat dengan sebab. Dalam masa yang sama, sebab itu dikaji, didapati betul-betul dia adalah sebab. Disebut illah muhaqqaqah. Betul-betul dia adalah illah. Kadang-kadang dianggap sebab, rupa-rupa dikaji bukan sebab. Jadi apabila sudah dikaji dan didapati dia sebenarnya memang sebab, maka sebab ini, as-sabab ataupun al-illah, dia punya konsep dia apa? Ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu. Satu benda, apa dia sebab? Satu benda yang kalau benda tu wujud, hukum yang berkait kena wujud. Kalau benda tu tak wujud, hukum yang berkait juga tidak boleh wujud. Jadi dalam contoh kita tadi, in zana fajliduhu. Sekiranya seseorang telah berzina, maka kamu semua iaitu para pemerintah hendaklah menyebat orang yang berzina tersebut. Yang setelah dikaji, didapati ayat ini fajliduhu tu arahan kan? Fajliduhu. Allah tak sebut marratan wahidah atau marratin wa salas marrat. Sekali ke dua kali, tiga kali, Tuhan tak sebut. Hanya sebut fajliduhu. Kamu semua hendaklah menyebat orang yang berzina. Maka setelah dikaji, rupa-rupanya perbuatan zina adalah sebab kepada hukuman sebat. Okey, zina adalah sebab ataupun illah kepada hukuman sebatan. Maka apabila zina adalah illah ataupun dia adalah sabab, maka kalau ia sebab, wujud saja sebab, hukum yang berkait kena wujud sama-sama. Maksudnya apabila wujud dia zina, maka hendaklah berlaku juga perbuatan sebatan. Tapi kalau tak wujud zina, tidak boleh berlaku perbuatan sebatan. Jadi apabila dalam ayat tersebut sudah diikat dengan sebab, sudah diikat dengan illah, maka mereka yang berpendapat perintah sebenarnya cukup sekali, mereka juga akan mengatakan dalam isu ini, dalam isu inzana fajliduhu, kalaulah seseorang berzina hendaklah disebat. Ketika ini, walaupun peringkat awal mereka mengatakan perintah cukup sekali saja untuk dilakukan, namun dalam isu ini mereka akan mengatakan perintah tersebut hendaklah dibuat berulang kali setiap kali datangnya sabab. Kerana as-sabab ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu. Sebab adalah satu benda yang kalau benda itu wujud, maka hukumnya mesti wujud. Kalau benda itu tidak wujud, hukumnya tidak wujud. Jadi dalam contoh kita tadi, zina adalah sebab kepada hukum sebatan. Maka bila wujud saja perbuatan zina, sabit saja seseorang telah berzina, maka hukum sebatan hendaklah berlaku. Tapi kalau tak sabit hukum zina, hukum sebatan tidak boleh berlaku. Jadi orang yang mengatakan perbuatan perintah kosong tidak menunjukkan kena buat banyak kali, dalam contoh ini mereka akan kata kena buat banyak kali. Okey. Jadi maknanya sepakat semua orang, para ulama semuanya sepakat, tak kira mereka berpendapat al-amru yufidu takrar ataupun al-amru yufidul marrah atau al-amru la yufidul marrah wa la yufidu takrar. Kalaulah arahan kosong itu sudah diikat dengan sebab, dengan illah,
maka ketika itu dia akan memberi maksud at-takrar. Setiap kali wujud saja sabab, maka hukumnya hendaklah wujud. Alhamdulillah, selesai kita membicarakan berkenaan dengan al-amrul mutlaq la yufidu takrar wa la yufidul marrah ala sahih. Berdasarkan pandangan yang kuat, perintah tidak akan menunjukkan kena buat banyak kali dan juga tidak menunjukkan kena buat sekali. Bahkan dia hanya diminta untuk melakukan perbuatan yang disuruh. Walau bagaimanapun memang pasti kena buat sekali. Cuma setelah dia buat sekali itu, adakah cukup atau tidak, itu perlu dirujuk kepada dalil lain. Inilah pandangan yang paling kuat sekali. Dan di sana ada 3 lagi pandangan, yang ketiga-tiga pandangan yang disebut itu adalah pandangan yang lemah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia, kita baca sikit je hari ni, tapi terpaksa kita mengambil masa yang panjang untuk setiap kalimah yang disebut oleh Al-Imam Al-Khattab ni difahami dengan baik. Baik, jadi para hadirin rahmati Allah, kalau ada sebarang soalan, saya alu-alukan untuk ditanya. Sekiranya tiada sebarang soalan, maka insya-Allah kita berhenti di sini dahulu, sebab perbahasan yang akan datang juga agak panjang. Saya takut saya akan mengambil masa para sahabat yang dirahmati Allah. Jadi, tapi rasanya kita boleh kok ambil satu lagi masalah, sebab masalah yang satu ni tak banyak sangat. Dia agak mudah. Kita baca satu lagi masalah insya-Allah. Kalau ada soalan boleh tanya. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wala taqtadi sighatul amri al-fawr. Wala taqtadi sighatul amri al-fawr. Okey, kata Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, wala taqtadi. Perintah ataupun sirah, gaya perintah itu, gaya bahasa bagi perintah itu, dia sebenarnya juga tidak menunjukkan kena buat segera. Okey, kalau tadi isunya perbuatan itu adakah saya kena buat sekali saja atau saya akan buat berulang kali? Itu alhamdulillah selesai. Sekarang isunya, okey, saya diminta, macam isteri saya tadi, dia diminta untuk masak. Saya telah meminta isterinya untuk masak. Saya kata pada isteri saya, pada pukul 4 petang, wahai isteriku, sila masak. Adakah selepas saya selesai saja sebut, wahai isteriku, sila masak, maka ini bermaksud isteri saya kena bangun terus dan terus kena masak? Ataupun dia boleh tunggu lebih kurang setengah jam lepas tu, pukul 4.30 baru dia masak, atau pukul 5 baru dia masak, atau pukul 6 baru dia masak? Jadi adakah kena buat perbuatan yang disuruh tu serta-merta atau boleh ditangguh-tangguh? Yang penting dia kena buat dalam hidup dia. Okey, jadi ini adalah perbahasan yang dibincangkan kali ini. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wala taqtadi sighatul amril fawra yuridu wala tarahi. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki dalam menghuraikan matan Al-Imam Al-Haramain serta dalam menghuraikan matan Imam Al-Haramain, kata beliau, sighatul amr, kita dah bincang sebelum ni, di sana ada beza al-amru dengan sighatul amr. Al-amru adalah perintah, tetapi sighatul amr adalah bentuk perintah itu. Contoh, sighatul amr boleh contoh macam izhab, sila pergi, ataupun uqtul, ataupun kita buat contoh itbakhi, sila masak, ataupun ibtasim, sila senyum. Ini jadi kalimah ibtasim dalam bahasa Arab, kalimah ibtasim, kalimah izhab, kalimah itbakh, ini adalah sighatul amr, adalah sighatul amr. Okey, jadi sighatul amr seperti ini, kalau dia bersifat kosong, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dia tidak akan menunjukkan kena buat sesegera mungkin, kena buat serta-merta. Lalu kata Imam Al-Khattab, yuridu wala tarakhiyah. Yuridu maksudnya yuridu Imamul Haramain aidan wala tarakhiyah. Jadi kata Imam Al-Khattab, bila Imam Al-Haramain sebut dalam matan beliau wala yaqtadil fawr, kalau kita tengok dalam matan Waraqat, Imam Al-Haramain sebut wala yaqtadi al-fawr. Kemudian Imam Al-Khattab tukar sikit,
tukar matan daripada wala yaqtadil faur, beliau tukar wala taqtadi dengan huruf ta. Jadi ini juga adalah contoh bahawa Imam Al-Khattab ubah sikit matan untuk kenakan dengan huraian beliau. Jadi Imam Al-Haramain sebut perintah tidak menunjukkan perbuatan yang disuruh tu kena buat serta-merta. Lalu kata Imam Al-Khattab, yang Imam Al-Haramain maksudkan adalah walat tarahi. Selain daripada perintah tidak menunjukkan kena buat serta-merta, perintah juga tidak menunjukkan boleh buat lewat-lewat. Boleh buat secara bertangguh. Jadi maknanya Imam Al-Khattab nak bagi tahu, Imam Al-Haramain berpendapat perintah yang bersifat kosong, dia hanya menunjukkan perbuatan yang disuruh hendaklah dilakukan. Kena buat segera ke atau boleh buat lewat-lewat, yang tu kena rujuk dalil lain. Tidak dapat difahami daripada sighatul amr semata-mata. Maksudnya kalau saya kata pada isteri saya, itbakhi ya zaujati, sila masak wahai isteriku. Lepas tu isteri saya kata hadir. Baik, saya akan masak. Lepas tu dia pun duduk melepak. Saya pun tengok dia, kita suruh masak, dia buat relax je. Lah setengah jam berlalu baru dia bangun ke dapur, dia pun masak. Lepas tu bila dia rasa saya masak, saya kata, apalah kamu ni? Saya kata masak, baru masak. Dah setengah jam saya suruh masak, tak masak-masak. Baru masak sekarang. Jadi kalau saya sebut begitu, isteri saya boleh berhujah dengan saya dengan mengatakan, wahai abang, wahai suami, abang hanya kata pada saya, sila masak. Abang tak kata pula, masak sekarang. Jadi bila abang kata sila masak, ucapan itbakhi itu bermaksud sila masak, maknanya saya diminta untuk mewujudkan perbuatan masak. Tapi saya tidak pula diminta untuk masak segera atau masak akan datang. Masak lewat-lewat. Jadi oleh kerana sebelum itu, saya kata, oleh kerana sebelum-sebelum ini, kalau abang suruh masak, saya masak lewat-lewat, abang biasa je, tak marah pun. Maka fahamlah saya bahawa sebenarnya bila abang kata masak, yang penting masak. Bila terpulang. Itu yang saya faham, kata si isteri tadi. Dan bila si isteri saya bujah begitu, saya tidak boleh berdebatlah kerana kebetulannya saya memang kata itbakhi semata-mata. Jadi kaedah usul fiqh mengatakan, perintah hanya menunjukkan perbuatan yang disuruh, hendaklah dilakukan. Bila waktunya tak disebut, tidak dinyatakan oleh perintah tersebut. Tapi kalau saya kata pada isteri saya, wallahi ya zaujati ana gaw'an, ana jaw'an, itbakhi wallah arjuki itbakhi li ana jaw'an. Wahai isteriku, saya lapar sangat. Tolong masak boleh? Tolonglah masak. Masaklah untuk saya. Maka ketika itu ada bukti yang menunjukkan bahawa si isteri diminta untuk masak segera. Apa dia? Saya lapar. Jadi bila lapar, takkanlah kita nak bagi setengah jam. Makin laparlah kawan tu. Jadi bila saya kata saya lapar, saya lapar, maknanya masaklah segera. Tapi kalau si suami kata, wallahi ana syaba'an, saya kenyang. Lepas tu, tadi makan sampai sekarang kenyang lagi. Lepas tu saya pun kata pada isteri saya, ya zaujati itbakhi, wahai isteri masak. Jadi ketika itu ada bukti luar, iaitu menunjukkan saya meminta isteri memasak, tetapi tak kisah kalau lewat pun, kerana buktinya saya yang menyuruh masih kenyang. Jadi ada bukti luar. Jadi bila ada bukti luar, barulah kita berpegang dengan apa yang ditunjuki oleh bukti luar. Tapi kalau tak ada bukti luar, maka ketika itu perintah itu hanya menunjukkan perbuatan yang disuruh hendaklah dilakukan, tapi bilakah waktunya, hendaklah dirujuk kepada orang yang menyuruh atau dirujuk kepada dalil-dalil lain. Okey, ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Khattab, yuridu Imamul Haramain walat tarahi ay walat tarahiya aydan. Maksud dia al-amru la yaqtadil fawr wa la yaqtadi at-tarahi illa bidalilin fihima, melainkan kalau ada dalil, sekiranya ada dalil fihima ay fi al-fawr wa fi at-tarahi. Maknanya kata Imam Al-Khattab, melainkan kalau dalam perintah itu walaupun tak ada sebarang petunjuk, tapi dapat difahami daripada petunjuk lain, bahawa arahan itu bermaksud kena buat segera atau arahan itu kena boleh buat lewat-lewat, maka ketika itu barulah kita berpegang dengan dalil luar.
barulah kita, contoh saya kata bersih, masak tolong, saya masak, saya lapar sangat ni. Maka ketika itu isteri kena masak segera. Apa? Kenapa? Sebab ada bukti. Kerana si suami kata saya lapar. Tapi kalau si suami kata, kenyang lagi ya makan. Tadi makan banyak tu, sampai sekarang kenyang. Lepas tu saya kata kat isteri, masak. Masaklah. Jadi maksud dia, tak kisah lewat sikit pun tak apa, kerana si suami masih kenyang. Li'anna al-gharada ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awal awis thani. Jadi ini adalah dalil yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam menyatakan mengapa beliau berpendapat perintah yang kosong tidak menunjukkan kena buat segera dan juga tidak menunjukkan kena buat secara bertangguh. Bahkan semata-mata suruh buat je. Bila waktunya sekarang atau akan datang tak kisah. Tidak ditunjukkan, bukan tak kisah, tidak ditunjukkan oleh perintah. Jadi kata Imam Al-Hattab, kata Imam Al-Haramain, li'annal gharada, li'annal gharada, kalau kita tengok dalam matan Waraqat sebenarnya dia ada kalimah li'annal gharada minhu. Tapi Imam Al-Hattab meniadakan kalimah minhu. Kerana dapat difahami ucapan Imam Al-Haramain walaupun tanpa kalimah minhu. Jadi atas dasar nak meringkaskan matan, jadi Imam Al-Hattab meniadakan kalimah minhu. Walaupun kalau kita tengok dalam matan Waraqat, dalam manuskrip yang saya miliki, lebih kurang dalam 7 atau 8 manuskrip, kesemuanya menunjukkan ada kalimah minhu, li'annal gharada minhu. Jadi tahulah kita Imam Al-Hattab meringkaskan matan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi kata Imam Al-Haramain dalam yang diringkaskan juga oleh Imam Al-Hattab, li'anna al-gharada ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awal awis thani. Ini juga ada ringkasan sikit. Kalau ikut dalam matan Waraqat, dunaz zamanis thani. Dia ada kalimah dunaz zaman as-thani. Di kalimah dunaz zaman ditukar tu oleh Imam Al-Hattab, ditukar dengan aw. Jadi asalnya min ghairi ikhtisasin bizamanil awal dunaz zamanis thani, ditukar kepada min ghairi ikhtisasin bizaman al-awwal awis thani. Jadi ada berlaku penukaran di situ oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Al-Hattab ataupun Imam Al-Haramain, apa hujahnya? Hujahnya adalah kenapa kami berpendapat dengan pendapat demikian? Kerana tujuan yang diinginkan daripada perintah adalah mewujudkan perbuatan yang disuruh. Itu semata-mata. Apa tujuan perintah? Mewujudkan perbuatan yang disuruh. Bukan tujuannya mewujudkan perbuatan yang disuruh segera atau mewujudkan perbuatan yang disuruh secara bertangguh. Tujuan perintah adalah mewujudkan perbuatan. Itu sahaja. Jadi oleh kerana itu yang berlaku, itu yang diinginkan daripada perintah, maka tak bolehlah kita mengatakan perintah yang kosong itu maksudnya kena buat segera atau kena buat bertangguh. Kerana tujuannya adalah semata-mata mewujudkan perintah. Kata Imam Al-Haramain, min ghairi ikhtisas, tanpa ada sebarang pengkhususan kepada zaman yang mula-mula atau zaman yang kedua. Maknanya kalau kita katalah contoh si suami pada awal pagi kata pada isterinya, wahai isteri, sila masak. Jadi biasanya bila si isteri akan masak, dia start daripada bermula waktu daripada arahan itu keluar, berterusan waktu yang diperuntukkan tu kalau kira-kiranya sampai sebelum tidur lah. Berapa jam tu? Lebih kurang dalam mungkin 12 jam. Dalam 12 jam. Okey, saya nak tumpukan, adakah maksud perintah kena masak tu adalah pada jam yang pertama? Dia minta dari pukul 8. Adakah maknanya dari pukul 8 tu itulah waktu saya kena masak? Atau saya boleh tangguh saya kena masak pada pukul 9? Atau kena masak pada pukul 10? Atau kena masak pada pukul 11? Tak disebut. Tapi kalau saya mengatakan arahan ini maksudnya kena masak pada pukul 8, maknanya saya sudah orang kata apa? Saya telah mentarjihkan atau saya telah mengutamakan jam 8 berbanding dengan jam 9, berbanding dengan jam 10.
sedangkan tak ada dalil yang menunjukkan saya kena utamakan jam 8. Jadi ini yang dimaksudkan oleh kata beliau, tanpa sebarang perkhususan dengan zaman yang pertama atau zaman yang kedua, tanpa perkhususan untuk zaman yang pertama atau zaman yang kedua. Jadi oleh kerana tidak ada sebarang perkhususan, yang ada hanya minta supaya kita melakukan perbuatan yang disuruh. Bila tak ada sebarang pengkhususan pada waktu tertentu, maka tidak boleh kita mengkhususkan. Kita kata, ini maksud dia kena buat sekarang. Maksudnya kita telah mengkhususkan. Sedangkan tak ada dalil. Jadi tak boleh kita berpendirian sedemikian. Kalau kita pula kata, ini menunjukkan bahawa si perempuan tadi, si isteri tadi kena masak sebelum zuhur. Kenapa kamu kata sebelum zuhur? Kenapa bukan lepas asar? Kenapa bukan lepas maghrib? Jadi kenapa kamu mengatakan kena sebelum zuhur? Jadi kamu sudah mengkhususkan. Sedangkan tak ada sebarang dalil. Maka ini adalah satu tindakan yang salah. Oleh kerana untuk mengelakkan daripada kita mengkhususkan, kita mengutamakan satu zaman berbanding dengan zaman yang lain, sedangkan tidak ada dalil, maka mazhab yang kuat mengatakan perintah yang disuruh adalah semata-mata, orang yang disuruh itu semata-mata diminta untuk melaksanakan perbuatan yang disuruh, tetapi tidak ada sebarang perkhususan dari sudut zaman. Jadi ini bermaksud adakah ia kena buat sekarang? Wallahu alam. Adakah ia kena buat lagi setengah jam? Wallahu alam. Habis nak tahu macam mana? Kena tengok dalil luar. Kena tengok dalil luar. Jadi kalau tidak ada dalil luar, tidak boleh kita memandai-mandai mengatakan ini menunjukkan si suami telah meminta isterinya masak segera mungkin. Sebab tak ada dalil. Untuk kita memandai-mandai itu tidak boleh. Setiap benda yang kita nak sebut kena ada dalilnya. Qala rahimahullahu azza wa jal wa qila taqtadil faur. Dikatakan, ini adalah pandangan yang kedua bagi masalah ini. Kata pandangan kedua, taqtadi al-faur. Sighatul amri taqtadi al-faur. Maknanya perbuatan yang disuruh itu, perbuatan yang disuruh hendaklah dibuat segera. Kenapa? Kerana gaya perintah itu, sirah bagi perintah itu, contohnya dalam kita punya contoh sebelum ni, itbakhi ya zaujati itbakhi, wa isteriku sila masak. Jadi kalimah itbakhi itu dia adalah siratul am dan dia adalah bersifat kosong, tak disebut al-an ataupun ba'din ataupun ba'da zalik, ba'da sa'ah la ba'da sa'atin, tak disebut bilakah waktu kena masak. Cuma saya kata pada isteri saya, sila masak. Bila saya kata sila masak dan dia adalah satu arahan kosong, maka bagi mazhab yang kedua, taqtadil faur, hendaklah dibuat segera. Lepas daripada suami kata, wahai isteri masak, si isteri kena masak sesegera mungkin. Tak boleh lagi setengah jam, lagi 10 minit. Maksudnya dia kena bangun dan dia kena masak. Sebab apa? Ini yang lebih berhati-hati. Sebab mungkin si suami tak kisah pun kalau masak lewat-lewat. Tapi mungkin juga si suami nak segera. Jadi kalau saya kata, tak apa kok, mungkin dia nak lewat-lewat pun tak apa. Rupa-rupanya si suami nak segera. Bukankah si isteri sudah melanggar perintah? Jadi atas dasar untuk mengelak daripada menjadi seorang isteri yang tidak mendengar cakap suami, maka dalam contoh tadi, si isteri hendaklah masak segera. Dia pun masak segera. Lepas tu suami kata, saya tak ada pun suruh kena masak segera. Adakah si isteri berdosa? Tak berdosa sebab dia diminta untuk masak. Tapi kalaulah si isteri diminta untuk masak, lepas setengah jam baru dia masak, suami kata, apalah awak ni, saya minta masak, maksud dia segera. Si isteri sudah tidak mengikut arahan. Jadi atas dasar supaya mengelakkan daripada menjadi isteri yang tak dengar arahan, maka hendaklah si isteri itu masak segera atas dasar berhati-hati. Kemudian kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa kullu man qala bi annaha taqtadi at-taqrar qal innaha taqtadi al-fawr. Jadi kata Imam Al-Hattab, semua orang, semua kumpulan yang berpandangan bahawa sighatul amril mutlaq taqtadi at-taqrar. Beliau cuba kaitkan masalah sekarang ni dengan masalah sebelum ni. Kata beliau, masalah yang sebelum ni yang telah kita bincang iaitu perbuatan sesuatu arahan untuk melakukan satu perbuatan. Kalau arahan itu bersifat mutlak, adakah kena buat banyak kali atau cukup dengan sekali? Maka ada banyak mazhab. Salah satunya kena buat banyak kali. Bagi mereka yang mengatakan
perintah itu hendaklah dibuat, perbuatan yang disuruh tu hendaklah dibuat berulang kali, maka mereka akan mengatakan juga dalam isu sekarang, kena buat segera ke kena buat akan datang? Mereka akan kata kena buat segera. Jadi semua orang yang mengatakan perbuatan yang disuruh hendaklah dibuat berulang kali, serta-merta mereka juga akan berkata perbuatan yang disuruh hendaklah dibuat segera, tak boleh dibuat bertangguh. Sebab masuk kena buat berulang kali, maknanya berulang kali bermula daripada arahan keluar sampailah arahan datang. Arahan baru kata berhenti. Dalam ruang waktu itu kena terus menerus buat. Bila terus menerus buat, maknanya semua ruang waktu itu perlu diisi. Bila semua kena diisi, maknanya kena mula daripada mula-mula arahan dikeluarkan. Ini adalah apa yang beliau, iaitu Imam Al-Khattab, cuba kaitkan masalah halil amru yaqtadi al-fawr dikaitkan dengan masalah halil amru yaqtadi at-takrar. Alhamdulillah, selesailah kita dua masalah pada hari ini, dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada masalah yang seterusnya, iaitu al-amru bi ijadil fi'li amrun bihi, insya-Allah subhanahu wa taala. Baik, itu saja daripada saya. Kalau ada kata di sana ada sebarang soalan, ada benda yang tak jelas, boleh ditanya. Namun nampak gaya macam tak ada siapa nak tanya. Mungkin dah jelas insya-Allah. Jadi apapun saya memohon dalam kita belajar ilmu usul fiqh, kita kena tenang-tenang, cuba fahami dengan baik, dan kita tak akan mengambil sikap baca dengan cepat. Sebab ia berkait dengan pemikiran, takut nanti kita semua kepeningan nak baca laju-laju jadi pening sebab tu kitab waraqat, kitab usul fiqh tak boleh buat daurah sepatutnya, atau nak buat majlis samak samak. Kalau nak buat majlis samak untuk mengambil berkat, nak mengambil sanad semata-mata boleh, tapi untuk memahami ia perlu diperhalusi, kerana ia berkait dengan cara fikir seseorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum hakam. Jadi kalau mungkin seseorang kata kenapalah lama sangat baca kitab ni, saya mohon kemaafan kerana kitab ini perlu dihurai dengan baik, dengan berhati-hati, supaya para pendengar dapat memahami kitab ini. Apa guna kita baca tapi tak faham? Lebih baik kita baca agak lewat, agak lama, tetapi insya-Allah dapat difahami. Apapun kalau tak faham, boleh rujuk boleh sama-sama kita memahaminya secara baik, insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Saya mohon kemaafan. Ini kita lewat sikit habis terlewat tadi. Saya mula pun terlewat tadi sebab macam ada masalah setting tadi. Jadi terlewat, saya mohon kemaafan. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan bertemu semula pada jam 3 petang waktu Malaysia, minggu hadapan, hari Ahad, insyaAllah SWT. Terima kasih semua. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW dengan selawat yang biasa kita amalkan, iaitu selawat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.